A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-Anfal. Ayat 43. Ayat 43. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat 41 dan 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. In kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Maksudnya, dan wajib kamu ketahui sesungguhnya apa yang kamu rampas daripada harta peperangan, daripada apa sahaja, maka sesungguhnya bagi Allah 1/5, bagi Rasul, bagi kaum kerabatnya, anak-anak yatim dan orang miskin dan orang musafir. Sekiranya kamu beriman kepada Allah dan apa yang telah kami turunkan ke atas hamba kami pada hari Al-Furqan, iaitu hari pertemuan dua kumpulan, dan Allah di atas setiap sesuatu maha berkuasa. Pengajarannya, pertama, orang yang paling berhak untuk mendapat harta rampasan perang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka yang terlibat di dalam peperangan. Yang kedua, daripada harta rampasan yang berlaku peperangan antara tentera Islam dengan tentera kafir, maka 1/5 adalah untuk Rasulullah, kaum kerabatnya, anak yatim, orang miskin dan orang yang musafir yang terputus bekalannya. Yang ketiga, asas untuk manusia mentaati segala perintah Allah ialah keyakinan dan keimanannya kepada Allah
Azza wa Jalla. Yang keempat, Allah Maha berkuasa melakukan apa sahaja walaupun ia mustahil pada akal manusia. Seperti memberi kemenangan kepada kumpulan yang kecil dan lemah dibanding kumpulan yang besar dan kuat. Ayat 42. Idza antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa wal rakbu asfala minkum walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad walakin liyaqdi Allahu amra kana maf'ula liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah wa inna Allaha la sami'un alim. Maksudnya, ingatlah ketika mana kamu berada di pinggir lembah yang paling dekat dengan Madinah dan mereka berada di pinggir lembah yang paling jauh ke arah Mekah, dan rombongan dagangan Abu Sufyan berada di bawah. Dan jikalau kamu saling berjanji untuk berperang, pasti kamu akan memukiri janji. Akan tetapi Allah telah tetapkan ketetapannya yang pasti akan berlaku demi untuk membinasakan siapa yang kufur berdasarkan bukti yang nyata dan menghidupkan mereka yang beriman berdasarkan bukti yang nyata. Sesungguhnya Allah pasti Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pengajarannya, pertama, manusia merancang dan Allah juga merancang, tetapi perancangan Allah adalah yang terbaik dan pasti akan berlaku. Yang kedua, janji Allah adalah benar, iaitu Allah akan menolong dalam apa cara sekalipun kepada sesiapa yang benar-benar ikhlas menolong untuk menegakkan agama Allah. Yang ketiga, kebenaran Islam adalah jelas sebagaimana kebatilan yang sesat juga adalah jelas. Yang keempat, sesiapa yang kufur kepada Allah, maka dia seumpama orang yang mati
walaupun jasadnya masih hidup dan bergerak. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah, dia adalah hidup walaupun jasadnya telah mati. Okey, kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Okey, kaitan ayat malam ni, ayat 43 dengan ayat yang lepas. Kalau ayat yang lepas Allah menceritakan nikmat yang Allah beri kepada Nabi dan orang beriman dalam peperangan Badar, iaitu Allah turunkan hujan dan Allah jadikan orang beriman akhirnya menang. Ayat malam ni Allah nak bagi itu juga nikmat seterusnya. Nikmat bagaimana yang menyebabkan orang beriman menang dalam peperangan Badar. Tapi nikmat ni dalam bentuk yang berbeza daripada semalam. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ingatlah ketika mana yurikahum Allah menampakkan tengok bahasa Arab dia ada berapa perkataan ni. Satu yuri, yang kedua kaf, yang ketiga hum. 3 perkataan. Jadi kalau terjemah kena tepat. Saya terjemah Allah dulu, tapi dalam susunan ayat Allah di hujung. Jadi yuri itu fi'lun. Kita dah belajarkan setiap fi'lun mesti ada fa'il. Apa makna fa'il? Pelaku. Jadi kalau yuri makna dia memperlihatkan ataupun menampakkan. Kita nak tahu fa'il, kita buat soalan. Siapa yang memperlihatkan? Siapa? Allah. Inilah fa'il. Fa'il ni hukum dia apa? Baris depan ke baris atas? Baris depan. Sebab tu Allahu. Jadi kita terjemah Allah menampakkan ka engkau, hum mereka, Allah menampakkan kepada engkau akan mereka. Di mana ni? Fi, dalam. Manam ni makna dia an-naum. Pernah dengar an-naum? Tidur. Bila dengar perkataan an-naum? Masa azan subuh. Terbangun subuh lah tu. Kalau tak dengar, tak bangun. As-salatu khairun minan naum. Jadi manam dia panggil masdar mimi. Makna dia sama ada tidur ataupun waktu tidur. Ataupun makanu an-naum, tempat tidur. Tapi dalam konteks ayat ni, tidur engkau. Naumika.
tidur engkau. Sebagaimana kata Ibrahim AS kepada anaknya. Dia kata apa? Qala ya bunayya inni ara fil manam. Wahai anakku, aku melihat fil manam, dalam mimpi. Anni azbahuka, sesungguhnya aku sembelih engkau. Dan mimpi para nabi semuanya benar. Jadi Allah kata, ingatlah ketika mana Allah memperlihatkan engkau akan mereka. Mereka ni siapa? Tentera musyrikin. Di mana Allah perlihatkan kepada Nabi akan tentera musyrikin? Di mana? Dalam mimpi. Pada malam peperangan Badar tu. Peperangan Badar berlaku pada 17 Ramadan. Jadi mimpi ni berlaku pada malam 17 tu. Qalilah, sedikit. Qalilah, sedikit. Okey? Kemudian Allah kata walau, dan waw dan lau, jikalau. Jadi lau tu bahasa Arab. Kalau nak terjemah, tambah jika je kat depan. Jadi jika lau. Dan jikalau arakahum, dia ara fi'il madi, yuri fi'il mudhari'. Jikalau dia, iaitu Allah, memperlihatkan ada ka ni, memperlihatkan kepada engkau hum, akan mereka, kasira. Kasira apa dia? Banyak ke ramai? Apa beza banyak dengan ramai? Oh, kalau orang ramai, orang banyak ke ramai? Kalau orang ramai, kalau banyak tu apa? Benda. Jadi sekarang apa ni, orang ke benda ni? Orang lah, ramai. Kalau Allah memperlihatkan kepada engkau akan tentera musyrikin itu adalah ramai, la fashiltum. Lam ni dia panggil harfu taukid, pasti. Fashiltum, kamu. Fashala ni al-jubnu wal khawf. Jubnu apa dia? Jubnu. Pernah dengar tak? Jubnu. Ada pernah baca doa ada perkataan al-jubnu? Pernah? Nak kata pernah, tak perasan. Nak kata doa pagi petang kan? Ada ke? Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Kau tak ada zikir pagi petang? Oh, tak ada. Doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukh. Baca kan doa tu? Apa mana? Al-hammi wal hazan, sedih dan risau. Kemudian al-ajzi wal kasal, ajzi daripada lemah dan kasal malas. Kemudian wal jubni wal bukhli. Jubni mana apa? Takut ataupun penakut. Wal bukhli, haji bakhil. Jadi fasiltum, pasti kamu takut ataupun pengecut. Wala tanaza'tum, dan kamu, an-niza' ni tanazu' iaitu ikhtilaf. Pasti kamu saling berbantah.
ataupun berselisih. Ada ayat Quran Allah kata fa in tanaza'tum, sekiranya kamu berselisih, farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kamu berselisih, kembalikan perselisihan itu kepada Allah dan Rasul. Okey. Pasti kamu akan berselisih fil amri, dalam urusan. Walakin, akan tetapi, Allah sallama, dia fi'il madhi, telah selamatkan. Subhanallah, bahasa Al-Quran ringkas. Allah telah selamatkan. Allah tak sebut selamat daripada apa. Tapi kita boleh faham kalau kita faham ayat sebelum tu. Selamat daripada apa? Fashal dan tanazu'. Tapi Allah telah selamatkan kamu daripada rasa takut, rasa pengecut dan berselisih. Allah selamatkan. Tak berlaku. Okey. Kita balik pada apa maksud ayat ni? Yuk, baru terjemah tu. Allah telah memperlihatkan engkau akan tentera musuh dalam mimpi engkau sedikit. Maksud apa? Tentera musuh sebenarnya berapa orang? Tentera kafir 1000. Tentera Islam 313. Jadi kalau bilangan kita kecil kan 300, lepas tu nak lawan pula 1000, macam mana perasaan kita? Takut kan? Dan takut tu antara sebab utama boleh kalah. Betul kan? Kalau dah takut nak berperang macam mana? Betul kan? Jadi Allah nak bagi menang macam mana? Allah bagi Nabi Muhammad mimpi malam tu, bahawa tentera musuh ni nampak qalil, sikit je. Sehingga ada satu hadis sahih, Abdullah bin Mas'ud berkata, dia kata, aku agaklah tentera musuh ni lebih kurang 70 orang saja. Mana asalnya mereka tak tahu. Tapi mereka agak 70. Seorang lagi kata lebih kurang 100. Daripada 1000 tu. Dan kalaulah Allah melihatkan kepada engkau wahai Muhammad, tentera musuh itu dalam mimpi engkau katsira, banyak. Engkau pun bagi tahu sahabat, wahai sahabat, tentera musuh ni memang ramai. Apa jadi perasaan? Akan menyebabkan kalah. Faham tak? Ini nikmat ni. Nikmat apa ni? Nikmat apa ni? Nikmat mimpi. Yang daripada mimpi tu siapa yang bermimpi? Nabi. Bukan tok guru biasa ni. Bukan salat tirau ni, betul-betul Nabi ya. Jadi bila Nabi mimpi, lepas mimpi Nabi begitu semua sahabat tentera Islam. Tentera musuh kecil je, sedikit je. Semua sahabat percaya. Sebab yang bercakap siapa? Dia tak nampak ada musuh. Dia nampak apa yang Nabi cakap. Itu kehebatan para sahabat. Apa yang Nabi cakap, semua 100% sami'na wa ata'na. Sebab tu Abu Bakar digelarkan apa? As-Siddiq. Sebab apa digelarkan As-Siddiq? Dia membenarkan apa? Kita pun membenarkan juga, tapi tak ada pergelaran As-Siddiq. Semua yang Nabi cakap walaupun tak masuk akal, kan? Tanpa mempersoalkan, tanpa bertanya itu dan ini. Kita banyak soal tak? Banyak. Sunat ke wajib? Kalau Allah memperlihatkan dalam mimpi kamu musuh tu ramai dan kamu pun beritahu pada sahabat, apa jadi? Sahabat-sahabat semua akan takut dan akan saling membantah. Membantah macam mana ni?
Ada yang berani, kita lawan je walaupun musuh ramai. Ada yang penakut, kata apa? Tak boleh. Akhirnya berselisih tak? Kadang-kadang kita nampak benda ni kecil, tapi antara asas untuk menang, iaitu yakin kita kuat, kita ramai, dan yakin musuh sedikit dan lemah. Okey. Jadi akan tetapi Allah selamatkan daripada apa? Daripada kamu rasa takut dan kamu berselisih. Dengan apa Allah selamatkan? Dengan mimpi. Kemudian Allah kata, innahu, sesungguhnya dia alimun, maha mengetahui, bizati sudur, dengan zat. Apa mana zat? Apa yang dalam sudur, apa dia? Dada-dada. Sudur tu jamak kan? Plural kan satu? Satu. Dia sebenarnya dua-dua kita baca. Boleh jadi kita baca setiap hari. Yang jamak pun kita baca, yang mufrad pun kita baca. Jadi yang jamak kita baca biasa dalam surah apa? Tak, sudur. Allazi yuwaswisu fi, surah apa tu? Tiga aku baca setiap hari kan? Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, iaitu bisikan syaitan yang membisikkan dalam hatilah. Apa yang di dada itu menunjukkan hati duduk kat mana? Kat dada. Okey, dalam bentuk mufrad pun kita baca. Dalam surah apa? Alam nashrah laka sadrak. Kalau satu, sadraka, ini dada Nabi ni, dada engkau. Kalau dada aku, kita pun baca juga. Rabbi syrah li sadri. Kalau sadri, dadaku. Kalau sadraka, dada engkau. Ini sadraka, dada Nabi. Ya sadri ni dada siapa? Nabi Musa AS. Kan doa Nabi Musa ni, Rabbi syrah li sadri. Bila kita baca doa Rabbi syrah li sadri, sebelum mula kelas, tak dengar pun, tak pernah dengar pun. Bila kita baca masa nak mengajar, ya ke? Saya rasa macam saya tak baca je. Dia sama ada kita nak belajar ataupun nak periksa kan? Betul tak? Tapi sebenarnya Nabi Musa baca doa ni bila? Rabbi syrah li sadri. Bila tu? Masa Nabi Musa nak belajar ke nak periksa? Masa Nabi Musa nak berdakwah kepada Fir'aun. Jadi kita salah guna tak doa tu? Tak pernah berdakwah, nak baca doa berdakwah. Kalau Nabi Musa ada apa terkejut, tak pernah pergi berdakwah, baca doa aku. Okey. Jadi Allah beritahu, hujung ayat ni, Allah Maha mengetahui apa yang dalam dada. Apa kaitan dengan sebelum ni? Kaitannya ialah, Allah tahu tak hati ada sebahagian sahabat rasa takut nak berperang. Bahkan di peringkat awal memang tak nak pun, betul kan? Tak nak. Seolah mereka ni yusaquna ilal maut. Mereka dipaksa untuk mati. Sebab peringkat awal dia keluar bukan nak berperang pun, dalam kepala nak dapat harta dagangan. Jadi Allah tahu apa dalam hati kamu. Sebab Allah tahulah hati kamu takut, Allah nak hilangkan rasa takut. Dengan cara apa? Melalui mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tengok pertolongan Allah. Halus tak? Halus. Kita tak perasan pun. Okey. Wa is dan ayat seterusnya. Wa is dan ingatlah. Ketika mana? Yurikumuhum. Dia, iaitu Allah menampakkan. Kum. Ayat sebelum ni yurika. Sekarang yurikum. Beza tak? Beza. Apa beza? Ka, tadi ka saja. Yang ni kum. Kamu. Dia menampakkan kepada kamu, Nabi dan para sahabat. Hum, akan mereka, iaitu tentera musuh. Bila tu Allah menampakkan kepada para sahabat tentera Islam akan tentera musuh? Bila tu? Izil taqaitum, ketika kamu berhadapan ataupun bertembung. Berhadapan. Fi a'yunikum, dalam pada a'yun. A'yun apa dia? Mata. Satu ke banyak? Banyak. Kalau satu, ainun. Ada doa yang kita selalu baca, a'yun. Yalah, sebutlah doa tu, a'yun. Apa doa tu? Rabbana hablana min azwajina qurrata a'yun. Wahai Tuhan kami, berilah anugerah kepada kami dan kepada azwajina, pasangan kami, qurrata a'yun, yang menyejukkan hati. Okey, itu a'yun jamak. Ya ain ada tak? Kita baca ataupun doa yang ada perkataan ain dalam bentuk satu. Ada. Apa dah? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Oh, masya-Allah. Tarfata ain. Wa la takilni ila nafsi tarfata ain, kan? Apa makna dia? Jangan kau serahkan aku kepada diriku walaupun sekelip satu mata, kan? Sekelip mata. Ini zikir pagi petang, kan? Okey. Ingatlah ketika mana Allah memperlihatkan kepada kamu akan tentera musuh. Bila tu? Ketika kamu berjumpa ataupun bertemu pada pandangan mata-mata kamu. Qalila, sedikit. Wa yuqallilukum, dan yuqallil daripada qalil, dan dia tak tahulah bahasa dia, mensedikitkan. Ada ke? Mengurangkan. Dia yuqallil daripada qalil. Qalil makna sedikit. Tak apalah, saya nak tulis juga mensedikit. Menyedikitkan. Apa dah? Mensedikitkan kamu pada a'yunihim,
Mata-mata pada pandangan mata-mata mereka. Dia bahasa Melayu kalau terjemah mata-mata jadi lain pula. Kan jadi apa? SB kan? Sahabat baik. Liyaqdi Allah, supaya Allah, ini fa'il baris depan, supaya Allah menetapkan. Memang Allah dah tetapkan, cuma Allah yang dah tetapkan, Allah nak jadikan benda itu berlaku. Merealisasikan. Boleh? Boleh? Boleh ya? Amrah, sesuatu urusan. Kana, yang adalah. Maf'ulah. Maf'ulah mana? Pasti berlaku. Mana ketetapan itu Allah dah tetapkan sebelum Allah cipta langit dan bumi, sebelum Allah cipta Nabi Muhammad, sebelum ada peperangan ni lagi. Allah dah tetapkan, dan apa yang Allah tetapkan kana maf'ula, pasti berlaku. Okey. Cuba tengok. Sekarang berbeza dengan ayat 43. Sekarang Allah kata apa? Ingatlah ketika mana Allah memperlihatkan kepada kamu akan musuh. Sekarang Allah perlihatkan, kalau ayat sebelum ini Allah perlihatkan kepada Nabi seorang. Kemudian Nabi cerita kepada sahabat. Tapi Allah perlihatkan kepada Nabi di mana? Dalam mimpi. Sekarang Allah perlihatkan kepada siapa ni? Kepada Nabi seorang ke kepada semua sahabat? Dalam mimpi ke di luar mimpi? Mana tahu? Ketika kamu bertembung, kan? Yang kedua, ada tak fi manam? Tak ada. Ketika kamu bertembung berhadapan dengan musuh, Allah memperlihatkan kepada kamu akan musuh pada pandangan mata kamu qalil. Yang tadi Nabi mimpi, Nabi beritahu sahabat. Sahabat belum nampak. Sekarang sahabat nampak sendiri, memang nampak sedikit. Ainul yaqin. Yang dia dengar daripada Nabi, dia panggil apa? Tak. Itu ilmu yaqin. Yang dia dengar daripada Nabi, ilmu yaqin. Yang dia nampak ni, ainul yaqin. Lepas bila hakul yaqin? Bila dia selak tirai. Okey. Kemudian Allah menjadikan kamu ni sedikit pula pada pandangan musuh. Faham tak? Kamu nampak musuh sedikit. Musuh pun nampak kamu sedikit. Okey, musuh 1000. Kamu 313. Jadi apa tujuan? Allah nak supaya tentera Islam nampak musuh tu yang 1000 tu kecil je, 170 kan? Apa tujuan? Lagi berani dan yakin dapat kalahkan. Okey. Tapi masalahnya Allah juga menjadikan musuh nampak tentera Islam pun sedikit. Apa beza? Subhanallah. Musuh pertama dia sombong, dia rasa dia hebat, kan? Lepas tu lepas dia rasa hebat, dia rasa kuat, dia tengok pula musuh kecil, apa perasaan, apa cara dia berperang? Dia buat sambil lewa. Nampak tak? Dia sambil lewa itulah Islam akan cepat menang. Nampak tak? Ini antara punca utama tentera Islam menang dalam peperangan Badar. Kita selalu dengar kan, tentera Islam 313, musuh 1000, tentera Islam menang. Tapi punca tak tahu. Betul tak? Jadi ayat ni Allah sebut detail apa sebab utama tentera Islam menang. Okey. Maf'ulah berlaku. Wa ilallah, dan kepada Allah
Turja'u, dikembalikan. Al-umur, al-umur jamaah, kalau mufrad al-amru. Al-amru. Satu al-amru, kalau banyak al-umur. Jadi dikembalikan semua urusan. Apa maksud ni? Ayat di hujung ni Allah nak bagi amaran. Nak bagi amaran kepada siapa? Pertama kepada orang kafir lah. Kamu lawan Islam macam mana pun, ingat satu je. Semua urusan kamu, semua sekali. Daripada A sampai Z, daripada mula balik sampai ke mati, semua akan dikembali pada Allah dan Allah akan hisap dan Allah akan balas. Yang kedua, Allah nak bagi amaran juga kepada orang Islam yang ada rasa takut, yang tak ikhlas. Semua urusan kamu berperang ke apa ke akan dikembali pada Allah. Yang ketiga, Allah nak bagi motivasi pada tentera Islam. Kamu buatlah seikhlas yang mungkin, sebab semua tidak akan sia-sia. Semua amalan kamu termasuk berperang akan dikembali dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, boleh Okey, ayat seterusnya. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang amanu, mereka telah beriman. Idza laqitum, apabila laqitum, kamu bertemu. Dia laqitum daripada perkataan laqiya. Laqiya kalau fi'il madhi. Kalau masdar kata terbit liqa. Liqa'u. Pernah dengar liqa? Ila liqa. Sehingga bertemu lagi. Ila liqa. Jadi laqaitum, kamu bertemu. Wahai orang beriman, apabila kamu bertemu. Ini kalau kita perasan, surah Al-Anfal daripada ayat pertama sampai ayat 45, yang keberapa ni Allah seru menggunakan nama ya ayyuhallazina amanu? Yang ke-6. Yang ke-6. Dan bila Allah sebut ya ayyuhallazina amanu, apa tujuannya? Bagi lebih perhatian. Ada lagi. Allah nak apa ni sebenar? Bila Allah sebut ya wahai orang beriman, ada perintah yang baik, Allah nak perintah, ataupun ada larangan yang Allah nak larang. Mesti ada. Jadi kita kena fokus kan. Tapi boleh je Allah nak perintah tanpa sebut wahai orang beriman. Boleh je. Betul tak? Ada tak ayat jumpa-jumpa wa aqimus solah? Ada kan? Ada. Kenapa bila nak perintah ni banyak ayat Allah mulakan dengan wahai orang yang beriman? Dia Allah bila perintah, Allah nak kita buat. Sebab Allah tahu perintah yang dia suruh tu sebenar baik untuk kita. Tapi bila benda baik ini biasa nafsu tak suka. Maka Allah sebut satu perkataan yang menyebabkan kita tak ada pilihan. Kita kena buat juga. Apa dia? Apa yang mendorong manusia untuk taat pada perintah Allah? Iman. Betul tak? Kamu orang beriman kan? Buat yang ni. Jadi Allah selalu guna kebanyakan ayat Quran bila nak perintah, Allah guna perkataan amanu sebagai motivasi. Dengan iman ni saja kamu boleh taat. Dan kalau kamu tak taat, sebenarnya kamu belum
beriman. Okey. Apa perintah ni? Wahai orang beriman, apabila kamu bertemu fi'ah. Fi'ah ni jamaah ataupun taifah. Kumpulan. Kumpulan apa ni? Kumpulan musuh. Bila kamu jumpa musuh, apa kewajipan? Ini yang Allah nak perintah ni. Bila jumpa musuh, fasbutu, maka sabit. Sabit ni apa makna? Tetapkan, teguhkan, mantapkan. Dia terjemah apa tu? Teguhkan. Maka teguhkan. Teguhkan oleh kamu teguhkan. Tak sebut hati. Tapi teguh ni sebenarnya di mana? Hati. Dia as-sabat dalam bahasa Arab. Asalnya as-sabat. As-sabatu. Asalnya ialah luzumu al-makan duna taharruk. Sabat ni ataupun usbutu makna dia luzumul makan, tetap di satu tempat duna taharruk, tanpa bergerak. Itu makna sabat dari segi bahasa. Kamu duduk kat situ je, itu dia panggil tetap. Tapi dalam peperangan, boleh tak kita duduk satu tempat je? Tak. Jadi maksud fasbutu ni apa makna? Jangan lari. Sebab peperangan ni satu je. Dia di sini sepatutnya Allah kata apa? Sabar kan? Tapi sabar ni terlalu umum. Sebab ini dalam peperangan Allah nak bagi tahu dia ada satu perkataan lebih khusus daripada sabar. Bukan setakat kamu kena sabar, kamu jangan lari. Kadang-kadang sabar juga tapi lari kan. Saya sabar ni. Kenapa? Dia kesabaran dalam peperangan yang luar biasa sampai Allah guna perkataan fasbutu. Kenapa? Cuba bayangkan, tengok kawan kita tumbang kat depan. Lepas tu satu lagi kena potong kepala. Satu lagi potong jari kan, depan mata. Macam mana? Goyang ke lari terus? Sebab tu salah satu dosa besar lari daripada peperangan. Kenapa dosa besar lari daripada peperangan? Bukan bawa lari duit juta-juta pun. Lari tanpa bawa duit pun, tapi dosa besar. Kenapa? Pertama, bila dia lari antara sebab agama akan kalah. Jadi dia lari tu menyebabkan agama kalah dan agama dihina. Itu dosa besar tu. Dan yang kedua, bila dia lari menyebabkan agama kalah, musuh akan menang kuat dan akan menjadi mulia. Sebab puncanya kamu lari. Dosa besar. Kemudian yang ketiga, lari daripada peperangan sebenarnya lari daripada nak mati dan masuk syurga terus. Kan orang mati syahid, roh dia terus terbang ke syurga. Okey, fasbutu. Bila kamu jumpa musuh, fasbutu. Tetapkan ataupun sabar. Satu. Allah kata bila jumpa. Makna apa tu? Bila jumpa, makna apa? Jangan carilah. Jangan cari. Mana musuh saya nak cari? Tak, Allah kata bila jumpa. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis. Apa dia? La tatamannau liqa'a al-adu. Fa'iza laqitum
al-aduwa fasbiru. Fasbiru. Was'alullah al-afiyah. Fa'innal jannata tahta zilal as-suyuf. Ini hadis muttafaqun alaih. Boleh baca? Boleh? Tak apalah, yang penting boleh faham. La tatamannau, jangan kamu bercita-cita. Liqa' al-adu, jumpa musuh. Jangan bercita-cita, jangan berangan-angan, jangan merancang nak jumpa musuh. Jangan. Kenapa? Sebab ramai yang minta nak jumpa musuh, bila ada musuh kat depan, cabut lari. Habis nak buat apa? Was'alullaha al-afiyah. Mintalah kepada Allah al-afiyah. Minta pada Allah apa dah? Afiyah. Supaya kita ni selamat, zahir dan batin. Jangan minta jumpa musuh, tapi minta al-afiyah. Kita selalu minta tak al-afiyah? Selalu tak? Bila? Apa dia? Selalu minta? Setiap hari? Dah cuba sebut doa tu. Kata setiap hari. Zikir pagi petang lah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Kemudian Allahumma inni as'aluka al-afwa fi dini wa dunyaya wa mali wa ahli wa mali. Kemudian sampai habis. Tengok setiap pagi tu penting kita minta afwa, keampunan, afiah. Apa dia? Afiah ni sebenarnya bukan afiah badan je. Ada orang minta afiah badan tapi hati hitam. Afiah mana? Zahir dan batin. Jadi Nabi kata jangan bercita-cita nak jumpa musuh. Mintalah kepada Allah afiah, selamat zahir dan batin. Tetapi faiza laqitum, bila kamu jumpa al-aduwa, ditakdirkan jumpa musuh, nak buat apa? Fasbiru. Itu fasbutu. Itu makna fasbutu itu sebenarnya fasbiru. Fasbiru, kena sabar. Kenapa kena sabar? Nabi beritahu satu balasan kalau kamu sabar dalam peperangan. Apa dia? Fa innal jannata, maka sesungguhnya jannah, syurga, tahta, di bawah zilal, bayangan as-suyuf, pedang-pedang. Maknanya kalau kamu nak masuk syurga mudah, kena berperang menggunakan senjata. Jadi nak masuk syurga melalui perang kena senjata yang paling ampuh pada sabar ke pedang? Sabar. Kalau tak ada pedang, sabar tak? Okey. Tengok kita belajar surah Al-Anfal daripada ayat pertama sampai ayat malam ni. Cerita apa? Cerita perang je. Dan sebelum ni kita belajar surah apa? Ini perang apa ni? Badar. Sebelum ni surah Ali Imran ke? Cerita perang apa? Uhud. Tak tahu dah berapa ayat, dah berapa bulan kita belajar pasal perang je. Apa pengajarannya? Dan peperangan Badar ni yang pertama kan? Setelah Nabi berhijrah ke Madinah, tahun kedua. Terus berlaku peperangan. Sebelum tu 13 tahun di Mekah Nabi buat apa? Tak ada peperangan, tetapi kena tangkap, kena seksa kan? Kena bunuh, kena pulau, kena boikot. Ingat-ingat pergi Madinah, relax lah. Betul tak? Tengok-tengok lagi teruk sampai Nabi wafat. Jadi pengajarannya apa dia?
Ha? Saya tak tahulah orang mendakwa dia cintakan Rasulullah kan. Ha? Semua barang Rasulullah dia nak pakai. Capanya macam-macam kan. Rambutnya, pedangnya. Tapi berapa kali dia pergi berdakwah sebagaimana Rasulullah berdakwah 23 tahun. Betul tak? Berapa kali dia diancam oleh musuh sampai Allah turunkan ketenangan pada tentera beriman. Berapa kali? Sibuk dengan capa, sibuk dengan pedang Nabi, sibuk dengan rambut Nabi. Betul tak? Tapi hampir. Kerja Nabi pagi, petang, siang, malam berdakwah, berperang. Kita dengar tak ada buat yang ni kita rasa rimas tak? Betul tak? Cerita perang je. Kita baru tak ada buat. Ya, Nabi dan sahabat hadapi sendiri. Cuba kita hayati. Senang aja kita pergi kelas balik, pergi haji balik, pergi masjid balik. Betul? Lepas tu berehat. Lepas tu bercuti. Lepas tu selawat perdana. Bukit Jurutong berselawat. Kan? Senang aja. Selak tirai. Jual topi capal kan? Agak-agak Islam boleh menang tak? Nabi kata, Allah kata, wahai orang beriman, bila jumpa musuh, kenapa? Makna musuh tu ada tak di mana-mana? Ada. Cuma Nabi kata jangan cari je. Tapi kamu akan jumpa satu hari. Bila jumpa, fasbutu. Dan yang kedua, wazkurullah. Dan ingatlah oleh kamu akan Allah kasira, banyak. Ingat Allah di mana ni? Subhanallah. Kalau dalam peperangan keadaan gawat kena ingat Allah, dalam keadaan biasa lagilah. Kita biasa bila ingat Allah? Bila susah ke ketika senang? Kan? Betul kan? Bila kita senang, kita berselawat. Bila keadaan terdesak, kadang-kadang kita lupa pada Allah. Maknanya sebab sihat, sebab senang, kita pun ingat pada Allah. Tapi Allah nak bagi tahu kekuatan kamu ketika dalam peperangan apa dah? Zikrullah. Ini yang Allah kata orang yang berakal, ulul albab. Allazina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan. Dalam semua keadaan, dalam peperangan, ingat Allah. Inilah kekuatan dua ni. Satu, apa tadi? Sabar. Usbutu ataupun as-sabat tu, sabar, teguh. Yang kedua, zikrullah. Betul. Kalau kita tak ada dua senjata ni, boleh tak berdepan dengan musuh? Tengok kawan kita tumbang, kena tembak, potong kaki, potong tangan. Boleh tak kita kekal dalam medan peperangan? Tak boleh. Sama juga kita berdakwahkan. Kalau tak ada sabar, kalau tak ada zikrullah, lepas pencil lah Ustaz kan? Sah. Sebab itulah daripada awal lagi Allah perintah pada Nabi apa dah? Hari pertama, hari awal lagi dakwah, Allah suruh Nabi buat apa? Tak. Nak sampai tu kena ada dua senjata ni juga. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Bangun malam. Solat malam berapa lama? Sebahagian besar malam, ataupun separuh malam, ataupun 1/3 malam. Warattilil Qur'ana tartila. Itu senjata untuk kamu berdakwah dan senjata untuk kamu berdepan dengan musuh. Kalau tak ada dua ni, kamu akan tewas. Betul? Kemudian zikir pula jangan sikit. Betul tak? Nabi berdoa tak malam peperangan Badar tu? Sampai angkat tangan, sampai kain ridaknya jatuh kan? Kita letak ridak atasnya tak jatuh-jatuh pun. Kalau jatuh pun masa sujud je. Zikir pada Allah banyak. La'allakum, supaya kamu tuflihun. Berjaya. Tuflihun daripada perkataan al-falah. Apa makna al-falah?
Ialah apa makna kejayaan? Al-falah mesti ada dua. Satu, selamat daripada neraka. Yang kedua, jadi kalau kamu nak selamat daripada neraka dan berjaya masuk syurga, mesti ada dua senjata ni. Kalau kamu tak sabar, kemudian jarang pula zikir pada Allah, kamu akan tewas. Dan kamu akan jadi orang yang rugi. Boleh? Cuba buka surah Al-Baqarah. Ayat 149. 249 dengan 250. Ayat ni panjang, kita ambil bahagian okey sini. Ini kisah Talut dan Jalut. Bila tentera Talut diuji, mula-mula Talut uji apa? Dengan sabar, jangan minum air. Tapi itu pun dah tewaskan. Ada sungai, jangan minum. Siapa yang minum, terkeluar. Kalau tak sabar, tak boleh tahan, nak minum juga. Yang kedua, tak dengar cakap ketua, tak boleh pergi berperang. Kecuali minum secedok tangan. Okey, lepas tu, ada yang lepas. Bila lepas tu, dia kata apa? Ada satu kumpulan lagi yang beriman, tapi bila tengok tentera Jalut ramai, dia kata apa? La taqata lana al-yawma bi Jalut. Kami tak mampu nak berdepan dengan Jalut dan tenteranya. Ni kumpulan mana ni yang dah lulus peringkat awal ujian tapi ada masih rasa takut. Sebab apa? Tengok bilangan tentera Jalut yang ramai. Tapi ada satu kumpulan. Cuba terjemah. Qala allazina yazunnuna. Mereka di sini bukan menyangka. Zan ni asal dia sangka, tapi kalau selepas zan ada anna. Kalau yazunnu, lepas tu ada anna, makna dia yakin. Zanna campur anna, makna yakin. Telah berkata kumpulan yang yakin. Yakin apa? Mereka mulaqullah, akan jumpa Allah. Aku kalau tak mati dalam peperangan pun, mati juga di tempat lain. Dan aku akan jumpa juga Allah. Jadi dia kata apa? Kam. Berapa banyak min fi'atin. Dari kumpulan yang qalilah. Sedikit. Ghalabat. Berjaya mengalahkan fi'atan kasirah. Kumpulan yang ramai. Sebab apa? Dia yakin dengan Allah. Tapi semua tu berlaku dengan apa? Biiznillah. Dengan izin Allah. Dan wallahu ma'as sabirin. Allah makna apa tu? Kumpulan kecil boleh menang. Syaratnya apa? Kenapa bila dia sabar dia menang? Sebab Allah bersamanya. Nampak? Lepas tu, cuba angkat sikit. Walamma, dan tatkala barazu, mereka dah betul-betul berdepan dengan mereka ni tentera Talut. Yang beriman tentera Talut, yang kafir tentera Jalut. Manakala mereka iaitu tentera Talut berdepan dengan tentera Jalut, qalu, telah berkatalah tentera Talut yang beriman. Apa dia berkata bila dah nampak tentera ni? Senjatanya apa? Doa. Rabbana, wahai Tuhan kami, afrigh alaina sabra. Curahkan ke atas kami kesabaran. Senjata paling penting. Kan? Dengan panasnya, dengan cedera parahnya, dengan matinya depan mata, kalau tak sabar, cabut lari. Yang kedua, wasabbit aqdamana. Lepas curahkan kesabaran dalam hati kami, tetapkan kaki-kaki kami supaya jangan lari. Kemudian yang ketiga, wansurna, berilah kemenangan pada kami ke atas kaum yang kafir. Boleh? Jadi apa-apa saja, bukan dalam peperangan lah, apa saja urusan,
senjata yang paling paling penting untuk hadapi apa-apa saja, iaitu sabar. Termasuklah untuk melaksanakan perintah Allah. Sebab tu Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu. Tak, 159 ke? Al-Baqarah 153. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah. Okey. Tengok Allah kata, Allah panggil dengan siapa ni? Wahai, iman adalah faktor utama untuk mudah kita taat pada Allah. Apa perintah Allah? Ista'inu. Mintalah tolong dengan sabar. Yang kedua, solat. Kenapa? Innallah, sebab Allah bersama orang yang sabar. Jadi kalau kamu sabar, Allah bersama kamu, banyak selesai masalah kamu. Tapi kalau kamu tak sabar, Allah tak akan bersama kamu, lagi menambahkan masalah kamu. Okey. Jadi minta sabar dulu ke solat dulu? Sabar dulu ke solat dulu? Mana lebih penting, sabar ataupun solat? Yang mana rukun Islam? Sabar dia tak rukun Islam? Jadi mana lebih penting, solat ke sabar? Tapi sabar tak ada rukun Islam. Sebenarnya rukun Islam kelima-lima tu kena ada sabar. Betul? Kalau Allah jadikan sabar salah satu rukun Islam, apa jadi? Hancur Islam dia. Betul tak? Hancur. Jadi Allah bagi syarat je lah, bukan rukun Islam. Kamu nak laksanakan solat, haji ke, zakat ke, dakwah ke, berperang, mesti sabar. Macam mana ni cara kita nak minta tolong dengan sabar? Kalau minta tolong dengan orang, kita boleh faham. Kamu ada masalah kan? Jumpa orang tu. Kita boleh faham. Pergi jumpa dia kan? Kamu tak ada duit kan? Pergi pinjam kawan tu. Kita boleh faham. Tapi sekarang Allah kata minta tolong dengan sabar. Macam mana tu? Boleh tak kita cakap, wahai sabar, aku nak minta tolong dengan kamu? Macam mana cara dia? Kita tahu yang kesusahan itu daripada Allah. Kita tahu yang kesusahan itu daripada Allah. Yalah, macam mana cara tu? Kan ini perintah ni, ista'inu, mintalah tolong dengan sabar. Macam mana? Tak, soalan dah. How? Yalah, ingat pada Allah apa? Allah yang suruh minta tolong dengan sabar ni. Apa dia? Ataupun saya tukar soalan. Bagaimana sabar tu boleh membantu kita? Sebab Allah kata minta tolong dengan sabar. Seolah sabar tu boleh bantu kita. Macam mana tu? Saya bagi analogi. Kalau saya ada barang berat kan, ada 2 guni beras. Saya kata pada Ustaz Osama, minta tolong angkat barang ni dengan ni. Iaitu bila ni angkat barang, meringan tak beban Ustaz Osama. Betul kan? Betul kan? Okey. Jadi Allah kata, minta tolong dengan sabar. Iaitu, bila kamu nak marah, kamu tahan je. Dengan kamu tahan, dengan kamu sabar tu, banyak membantu menyelesaikan masalah kamu. Jadi ringan aja bila sabar. Betul? Contohlah, bila jalan jam kan? Jalan jam kan? Itu biasa tu setiap hari. Kita nak cepat tapi jalan jam. Allah kata minta tolong dengan sabar, tenang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi kita pun tak jadi orang marah, mulut kita pun tak celepah, dan kita dapat pahala sabar. Betul tak? Pahala zikir. Dan bila orang tanya, kenapa lambat jalan jam? Orang marah tak kalau sebab lambat ialah jalan jam? Yang marah tu jalan tak jam pun lambat. Jadi dengan sabar ni banyak membantu kita untuk buat kerja yang lain. Cari kunci tak jumpa. Tenang, sabar.
ambil wuduk, solat 2 rakaat. Dapat pahala 2 rakaat. Kan? Lepas tu kalau tak jumpa juga, pandai-pandailah selesai. Okey. Jadi sabar dengan solat. Sebab tu satu ketika Abdullah bin Abbas dia tengah menaiki unta, tiba-tiba dia beritahu. Ada riwayat mengatakan anak perempuan dia meninggal, ada mengatakan saudara dia meninggal. Apa dia buat? Kita bila dengar berita anak mati kan, biasa kita buat apa? Abdullah bin Abbas parking unta dia, kemudian dia ambil wuduk, dia solat. Jadi orang tanya, kamu dengar berita anak mati, kenapa kamu? Aku ikut perintah Allah. Allah kata minta tolong dengan sabar dan solat. Kan? Kelang kabut, kecoh, mati tak boleh hidup balik. Betul tak? Okey. Cukup Kita baca sikit buku 62 amalan pembuka pintu syurga. Amalan 38, amalan yang ke-38, muka surat 99. Iaitu amalan bersabar menerima musibah sejak pertama kali. Detik yang pertama. Daripada Abu Umamah, daripada Nabi SAW, beliau bersabda, Yaqulullah subhanahu ibna Adam, ya ibna Adam, in sabarta wahtasabta inda sadmatil ula lam arda laka thawaban dunal jannah. Maksudnya Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai anak Adam. Mana hadis kudusi ya. Allah kata, wahai anak Adam, jika engkau bersabar serta mengharapkan pahala, sabar serta mengharapkan pahala sejak pertama kali ditimpa musibah, maka aku tidak rela memberikan pahala untuk kamu melainkan syurga. Jadi nilai sabar tu apa dah? Syurga. Lepas tu dalam surah Al-Insan Allah kata apa? Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah balas kepada mereka bima sabaru, dengan sebab mereka sabar. Allah tak kata dengan sebab mereka solat, dengan sebab mereka bersedekah, dengan sebab mereka solat malam. Tapi Allah kata dengan sebab mereka sabar, Allah balas jannatan, surga, dan wa harira, pakaian daripada sutera. Tempat tinggal syurga, pakaian sutera. Hanya sabar. Dan kita dah belajar sebelum ni, sabar ada berapa peringkat? Ada berapa peringkat? 3. Pertama, sabar ni makna tahan marah. Dan yang kedua, tahan daripada bercakap ataupun mengeluh. Itu sabar yang paling rendah. Tapi hati dia tak reda. Cuma dia tahan marah je. Hati tu tak puas. Itu sabar yang paling rendah. Sabar yang tinggi sikit, dia tahan marah, dia tak bercakap, dan hati dia reda, puas. Sabar yang paling tinggi, dia tahan marah, dia reda dengan apa yang berlaku, dan dia bersyukur, Alhamdulillah. Alhamdulillah, dengan musibah ini aku diampunkan dosa, aku diangkatkan darjah. Itu sabar yang paling tinggi. Susah kita nak jumpakan orang bila dapat musibah terus dia ucap Alhamdulillah. Susah.
Satu lagi saya ambil hadis. Bersabar atas kebutaan. Buta. Hadis amalan yang ke-39 daripada Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, iza batalaitu abdi bihabibataihi fasabara awattuhu minhuma al-jannah yuridu ainaihi. Maksudnya, Allah berfirman, apabila aku memberikan ujian kepada hamba-Ku, apa ujiannya? Iaitu dengan mengambil dua kekasihnya. Apa dua kekasih? Dalam anggota badan kita yang paling kita sayang pada dia. Mata kan? Sebab mata bila kelabu terus cek kan? Hati kelabu dah lama dah, okey lagi. Mata kalau kelabu tak boleh. Jadi Allah kata, aku memberi ujian kepada hamba-Ku dengan mengambil dua matanya, lalu dia sabar, maka aku akan menggantikan keduanya dengan surga. Maksudnya dua mata. Saya pernah ceritakan masa saya pernah interview budak Syria di Turki yang hafal Quran, umur 13 tahun. Dia buta tapi hafal 30 juzuk. Lancar. Saya tebuk sana, tebuk sini, semua boleh sambung. Tapi mata dia buta. Jadi saya tanya, nak tak, nama dia Husam, nak tak kalau Allah gantikan mata kamu menjadi celak semula? Dia kata tak nak. Saya tanya kenapa tak nak? Dia baca hadis yang saya baca ni. Sebab Allah kata, kalau aku ambil dua mata dan kalau kamu sabar, aku bagi syurga. Jadi kenapa aku nak mata, aku nak syurga? Faham tak? Umur 13 tahun. Tapi berapa ramai yang mata kelabu tak boleh tahan dah. Belum buta. Okey. Dan sebab dia buta lah, dia boleh hafal 30 juzuk. Betul kan? Berapa ramai yang tak buta, tak boleh hafal. Duduk juzuk 30 je sampai ketua. Semoga Allah mencelakkan hati kita untuk menghafal Al-Quran. InsyaAllah. Okey, cukup kan? Kita jumpa lagi malam besok. Dan pagi besok ada kelas hadis. Pukul 10.30 pagi. Bersama Ustaz Usama. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل